1.4 kepimpinan. Okey, mula-mula semua orang kena ingat definisi kepimpinan. Okey, kepimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang ketua mempengaruhi pengikutnya untuk menjalankan sesuatu aktiviti bagi mencapai matlamat organisasi. So ada 3 keyword sana. Okey, keyword yang pertama kemampuan. Jadi you sebagai seorang pemimpin, you ada kemampuan, you mampu. Okey, jadi bila you pemimpin, you ialah ketua. You are a leader. Jadi kemampuan seorang ketua mempengaruhi pengikutnya. Pengikutnya mungkin pekerja dia, mungkin orang bawahan dia untuk menjalankan sesuatu aktiviti. Aktiviti itu membawa masuk kerjalah untuk menjalankan sesuatu aktiviti. Bagi mencapai, ini ialah kata kunci dia. Kalau sini guna untuk, sini guna bagi. Sini guna bagi, sini guna untuk. Sama je. Bagi mencapai matlamat organisasi. Again, kepimpinan ialah kemampuan seseorang ketua mempengaruhi pengikutnya untuk menjalankan sesuatu aktiviti bagi mencapai matlamat organisasi. Okey, habis 2 markah. Kepentingan kepimpinan dalam pengurusan, katakan dia keluar 6 markah. Dia keluarkan 1, membentuk visi organisasi. 2, mempengaruhi dan memotivasikan pekerja. Jadi keyword 1, membentuk visi. Keyword kedua, memotivasikan pekerja. Keyword ketiga, menjadi contoh kepada para pekerja. Jadi contoh dia ada 2, satu contoh buruk, satu contoh baik. Okey, yang keempat, mempunyai autoriti. Okey, jadi bagaimana nak hurai? Kepentingan kepimpinan dalam pengurusan, 1, dapat membentuk visi. Jadi bila dia membentuk visi, semua orang akan ikut. Pengikutnya akan ikut bagi mencapai matlamat. Okey, itu huraian. Okey, ni 1, ni 1. Seterusnya, isi kedua. Dapat memotivasikan. Dia dapat memotivasikan pekerja. Okey, itu keyword dia. Bagaimana kita nak elaborate, iaitu pemimpin yang bijak akan dapat menjadi motivasi supaya pekerja akan bekerja dengan lebih cekap dan berkesan. Okey. Macam kamu. Contoh, apa yang menjadi motivasi untuk kamu pergi ke sekolah, okey, dan belajar dengan bersungguh-sungguh, yang kamu nampak dekat mata kamu ialah 4A. Jadi 4A itu menjadi satu motivasi untuk kamu. Ataupun you tengok, okey, contohnya guru dalam kelas kamu menjadi motivasi kepada kamu. Jadi guru kamu adalah merupakan pemimpin di dalam kelas. Okey, menjadi contoh yang baik. Okey, menjadi contoh yang baik kepada pengikut ataupun para pekerja. Jadi kepimpinan kepimpinan sangat penting dalam pengurusan, dalam manajemen kerana mereka menjadi contoh yang baik. Dan ini akan menjadikan pengikut akan ikut, okey, contoh yang baik tersebut dan akhirnya mereka berjaya mencapai matlamat organisasi. Jadi itu sebab bila kita berkawan dengan orang jahat, family kita marah. Okey, sebabnya dia takut kita mengikut contoh yang buruk. Jadi bila kita ada pemimpin yang baik, okey, jadi kita jangan salahkan. Macam hari ni you rasa, tak puas hatilah, menteri tu saya tak suka, Perdana Menteri ni saya tak suka. Banyak kali cikgu beritahu, you tak puas hati dengan pemimpin, boleh faham tak? Okey, you tak puas hati dengan mereka, you tak payah bising, you hanya perlu belajar dengan bersungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Akhirnya you dapat good result. Kemudian you masuk universiti, you ambil bahagian apa? Sains politik, political science, sains politik. Kemudian you buat sampai PhD. Kemudian you pun masuk pilihan raya. Nanti cikgu vote you. Nanti you jadi Perdana Menteri Malaysia. You jadi menteri-menteri. Boleh nampak tak? You pimpinlah negara ini dengan baik. Kalau you kata pemimpin itu buruk, siapa yang angkat pemimpin yang buruk? Rakyat yang buruk. Membawa maksud bahawa rakyat yang buruk akan dianugerahkan dengan pemimpin yang buruk. Jadi kalau kita hentam pemimpin, membawa maksud kita menghentam antara salah satu faktor iaitu diri kita sendiri. Berhenti. Kalau you tak boleh buat apa-apa, you doakan saja. Semoga mereka menjadi pemimpin yang baik. Seterusnya, mempunyai autoriti. Autoriti iaitu kuasa untuk membuat keputusan. Jadi mereka ini ada autoriti.
Okey, huraiannya, mereka ini diberi kuasa. Okey, termasuklah kuasa sebagai contoh, you letak sana kuasa ganjaran yang menyebabkan semua pengikut dia ataupun pekerja akan ikut. Okey, seterusnya. Jadi ingat ya, kepimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang ketua mempengaruhi pengikutnya untuk menjalankan sesuatu aktiviti bagi mencapai matlamat organisasi. Seterusnya, kita masuk 1.4.1 jenis-jenis kuasa. Okey, jenis-jenis kuasa ada 5. Okey, kita hurai dengan cepat. Jenis-jenis kuasa ada berapa? Jenis kuasa ada 5. You kena ingat. 1, kuasa sah. Dia memang dapat pangkat dia secara sah. Kedua, kuasa apa? Kuasa ganjaran. So ini ingat ya, ini ialah fakta khusus. You tak boleh cakap kuasa formal, kuasa tidak formal. Tak ada. You tak dapat markah. Okey? Nanti calon tak dapat markah. Sebab apa? Sebab keyword dia memang kuasa sah nama dia. Lagi kuasa, cikgu kalau saya letak yang kedua iaitu kuasa desakan dulu, baru kuasa ganjaran. Tak apa, sebab ini bukan proses. Okey, kemudian yang keempat, kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa desakan, kuasa rujukan, and the last one, kuasa kepakaran. Jadi macam mana dia boleh mempunyai begitu hebat power dia? Sebab dia ada kuasa sah. Boleh faham tak? Majikan yang paling atas bagi dia jadi CEO. So kita boleh terminate mana-mana pekerja yang tidak menepati keperluan organisasi. Kuasa ganjaran. Bila dia dapati you bagus, dia naikkan pangkat you. Boleh faham? So you ikut dia. Kuasa desakan. Kalau you tak nak kerja, maka kita akan potong gaji you. Kuasa rujukan. Dia pekerja biasa, sama level dengan orang lain. Tetapi dia tu mungkin kerana karisma dia, kebaikan dia tu tak pernah cakap bohong, boleh faham tak? Lalu apa berlaku? Dia menjadi kuasa rujukan. Kemudian yang berikutnya, kuasa kepakaran. Sebab antara kita, dia yang paling pakar. Kalau ada masalah, kita akan rujuk kepada beliau sebab beliau ialah pakar. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada 1.4.2, jenis-jenis kepimpinan. Okey, keyword dia boleh faham 4 biji ya, 4. Tolong ingat ini ialah fakta khusus. Jenis-jenis kepimpinan transaksional. Okey, eja dia macam ni, SAC. Bukan SAK, transaksi. Cakap Melayu ialah transaksi. You jangan cakap jenis-jenis kepimpinan ialah kepimpinan transaksi. Tak boleh. Sebab keyword kita ini ialah fakta khusus. Keyword kita ialah transaksional. Kepimpinan transaksional membawa maksud bahawa you kerja dengan saya sungguh-sungguh, saya akan bayar gaji you banyak. Ada transaksi, ada pertukaran. Okey, kemudian yang kedua kita ada transformasional. Transformasi. Iaitu kita ubah, transformasi. Ingat transformers. Karismatik. Ada yang dia jenis kepimpinan karismatik. Dia memang dilahirkan, born as a leader. Dia dilahirkan sebagai seorang ketua. Dia memang ada karisma dalam diri dia. Kemudian visionary. Kata lainnya berwawasan. Jadi jenis kepimpinan. Ada orang ni dia jenis kita tengok dalam rumah kita, siapa dia? Beliau ialah ibu kita. Lalu apa berlaku? Beliau ni ialah seorang yang sungguh berwawasan. Kalau beli baju, ya Tuhan, dia beli baju adik kita tu kecil je, saiz S. Tapi mak beli saiz apa? Mak beli saiz triple XL. Kalau kita cakap apa hal mami, besar sangat baju adik ni. Mak cakap wawasan. Nanti bila dah besar boleh pakai lagi baju ni. Boleh faham tak? Jadi mengapa ibu beli besar-besar macam tu? Mengapa? Okey. Orang yang jadi pemimpin yang berwawasan ini, Jonel, katakan beliau ialah bos kamu. Beliau ialah seorang yang ada satu matlamat untuk jangka panjang, untuk masa hadapan. Matlamat itu adalah matlamat yang logik, matlamat yang munasabah, yang realistik. Mereka ini sentiasa ada wawasan. Hari ini memang susah. Kita nak tukarkan sawah padi untuk menjadi kilang. Boleh faham? Bukan senang kita nak ajar pekerja-pekerja dalam bidang pertanian berubah menjadi pekerja-pekerja dalam bidang industri.
Kemudian kita kena yakinkan kepada mereka bahawa kalau you kerja dalam bidang pertanian, you hanya boleh kerja berapa bulan aja. You jadi nelayan. You jadi nelayan Pantai Timur. Okay? November hingga March. Boleh nampak tak? 5 bulan dalam setahun, you tak dapat kerja. Orang yang kerja hari-hari pun tak boleh kaya. Ini kan pula orang yang bekerja hanya beberapa bulan saja dalam setahun. Tetapi kalau you berkhidmat ataupun you mengeluarkan tenaga you dari you bergerak dalam bidang perindustrian, maka apa berlaku? Okey, lalu you akan boleh bekerja 365 hari setahun, 24 jam sehari semalam. You masuk bidang perkhidmatan misalnya, bidang perindustrian misalnya, 24/7. Lalu apa berlaku? Beliau menjadi seorang pemimpin yang berwawasan. Beliau memandang ke arah masa hadapan. Boleh dikatakan hampir semua negara pertanian itu miskin. So kita terpaksa berubah menjadi sebuah negara industri pada tahun 2020 yang akan datang. So you boleh nampak beliau ni ialah pemimpin yang berwawasan. Okay? Wawasan beliau adalah realistik. Tak adalah wawasan dia tiba-tiba nak jadikan Malaysia negara 4 musim. Apa masalah dia? Okay? Okay, seterusnya. Cikgu laju ya sebab ini ialah siaran ulangan. 1.4.3 gaya kepimpinan. Tolong ingat, tolonglah. Okay, you tolong diri you, cikgu pun sama-sama berharap you dapat good result. Okay, so you kena ingat betul-betul. Ini pun sama, 4. Tadi tu jenis. Okay, jenis tu iaitu jenis tu ada 4. Transformasional, transaksional, karismatik, wawasan. TTKW. Okey, ini gaya kepimpinan. Gaya, tajuk kita ialah kepimpinan. Okey, gaya kepimpinan also 4. Okey, 1, gaya kepimpinan autokratik. Gaya dia memimpin, autokratik. Contoh dalam rumah, okey, dia seorang je yang boleh cakap. Siapa dia? Dia ialah ayah. Dia kata AA, dia kata hitam-hitam, dia kata putih-putih. Jadi dalam pejabat, dalam pengurusan, bos seorang dia yang cakap. Orang lain tak payah cakap. Kalau dia buat meeting, dia seorang dia cakap. Sebenarnya itu bukan meeting, itu ialah perkumpulan. Saya nak beritahu ya, saya bos. Sekali lagi saya nak beritahu saya bos. Tak payah cakap lah, semua orang tahu. Mulai hari esok, semua orang diminta supaya kerja overtime. Mesti. Siapa yang tak nak, hantar surat. Jadi itu ialah gaya kepimpinan autokratik. Dia takkan tanya, okay, apa you mau, mengapa you jadi macam ni, dia takkan. Okay, gaya kepimpinan demokratik. Kita nak buat meeting, contohnya seperti sekolah. Jadi apa berlaku ialah guru A, guru B, guru C semua boleh bagi cadangan dan kita akan pilihlah mana-mana cadangan yang kita setuju. Okey, gaya kepimpinan laissez-faire. Laissez-faire ialah bebas. Saya beri kebebasan kepada awak dalam anda semua dalam pengurusan bisnes kita ya. Jadi siapa yang nak kerja-kerja sampai tak nak kerja pun tak apa, boleh faham. Ada ke macam ni teacher? Ada. Contohnya seperti macam direct selling. Okey, iaitu Amway, Causeway, Avon, Wayway, boleh nampak tak? So apa yang berlaku ialah it's up to you lah. You nak berniaga malam ni ke, you nak berniaga esok ke, you bebas. So gaya kepimpinan laissez-faire, you dibebaskan. And the last one, contingency. Contingent salah, contingency. So gaya contingency ni membawa maksud dalam ni ada laissez-faire, dalam ni ada demokratik, dalam ni ada autokratik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah mak kita ialah seorang pemimpin. Gaya beliau memimpin di dalam rumah. Dengan adik yang paling kecil, mak guna kaedah autokratik. Sebab dia tu dalam malas, manja, lembab, boleh nampak. Okey? Kemudian dengan kita, mak guna kaedah demokrasi. Mak tanya, kau suka sebenarnya warna apa? Okey, kau pilih lah, boleh nampak. Abang, mak tak payah tanya. Mak bagi je duit untuk beli baju. Sebab abang dah pandai nak pilih yang mana satu. So, gaya kepimpinan kontingensi ini, dia berubah-ubah mengikut keadaan, mengikut situasi, mengikut jenis pekerja. Nanti kita akan belajar ada pekerja X, ada pekerja Y. Ada pekerja yang memang dilahirkan memang sangat malas. Ada pekerja yang memang dilahirkan tak mahu bertanggungjawab. Okay? Kalau orang tak tengok dia, dia tak boleh buat apa-apa. Boleh nampak tak?
Kalau orang tengok dia, baru dia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, boleh faham tak? So kita terpaksa guna kaedah autokratik di situ. Ada pekerja yang memang dilahirkan memang sangat rajin. Dia memang suka untuk bertanggungjawab. Dia tak payah suruh dia bertanggungjawab lah. Dia memang tahu tanggungjawab dia. Okey? Jadi gaya kepimpinan ada 4. Gaya kepimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire dan contingency. ADLK. Autokratik, demokratik. Yang ni Sion, boleh nampak tak? Transaksional, boleh nampak tak? Transformasional, boleh nampak? Yang ni autokratik, demokratik, laissez-faire, contingency. You cakap, cikgu dah ajar dah last week, tolonglah jangan ajar lagi. Ya, saya tak tahulah. Okay. Lagi laju. Okay. Seterusnya. Yang berikutnya, kita belajar lagi perbezaan antara pengurus dan pemimpin. You kena ingat, boleh nampak tak? Pengurus ni, kalau ikutkan dia duduk di bawah sikit daripada pemimpin. Mereka dibayar gaji. Keyword dia senang satu je. Iaitu, pengurus ni dia buat perancangan pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Boleh nampak. Jadi pemimpin ni tadi kita dah belajar. Beliau ialah seorang leader. Okay, beliau ialah seorang leader. So di sini ada nota cikgu. Jadi di situ iaitu perbezaan antara pemimpin dan pengurus. Okay, you ambil keyword satu, katakan dia keluar berapa markah. Dia nak keluar, yang ni bukan fakta khusus. Yang ni bukan fakta khusus. It's up to you lah. You nak letak apa isi pun boleh faham. As long as relevant. Okay, cikgu dia keluar 4 markah. 4 markah dia bawa keluar 2 isi je lah. Okay, isi dia keyword pertama, kalau dia tanya perbezaan, buat dalam bentuk kolom ya. Berapa kolom? Okay, 3 kolom. Satu dari aspek dimensi. Kemudian satu lagi pemimpin. Satu lagi pengurus. Boleh nampak? Okay. Satu dari aspek tanggungjawab. Tu dia elok, boleh faham? Okay, pemimpin sukarela. Boleh nampak? Manakala pengurus ni dia bertanggungjawab sebab kita bayar dia gaji. Okey, lalu kita letak lagi kedudukan dalam organisasi. Kedudukan. Kalau seorang pemimpin, boleh nampak tak? Mereka tak ada kedudukan yang formal. Tak ada. Mereka hanya pemimpin saja. Tapi kalau pengurus, mereka ada kedudukan yang formal dalam organisasi. Jadi itu cukuplah 4 markah. Okey, perbezaan antara pemimpin dan pengurus. Okey, siapa-siapa nak tanya cakap Okey, terus dia tahan cikgu. Okey, peranan pemimpin. Peranan pemimpin pun masih bukan di bawah fakta khusus. Okey, ini bukan fakta khusus. Jadi terpulang you boleh faham apa keyword you nak pakai as long as you tahulah apa peranan sebagai seorang leader. You menjadi jurulatih. Jurulatih ni. Kata lain bagi jurulatih iaitu mentor lah. Boleh nampak? Mentor. Jadi pengikut kita tu mentee. Mentor, mentee. Kedua, you menjadi pembimbing. You ambil je. You ingat ni lebih senang lah. Okay. Facilitator. Facilitator, pembimbing ni membawa maksud pemudah cara. Pemudah cara. Macam bila you pergi ke sekolah, boleh faham? You pergi ke sekolah. Sepatutnya cikgu tu ialah pemudah cara untuk you. You belajar tuition. You jangan ingat kerja cikgu tu ialah menyusahkan hidup kamu. Tak. Kerja cikgu ialah memudahkan kerja kamu. Jadi kalau cikgu boleh tulis dalam minda kamu, cikgu akan tolong tulis. Tapi cikgu tak boleh. So cikgu terpaksa tunggu, you ingat, boleh faham tak? Jadi kemudian cikgu tanya balik. Ingat benda yang kita ingat dalam otak kita, kemudian kita boleh keluarkan balik. Membawa maksud dia akan ingat lebih lama. Tapi kalau setakat masuk je tak boleh keluar, kita bimbang nanti bila keluar dalam peperiksaan sebenar, you tak boleh nak keluarkan dia. Okay. Peranan seorang pemimpin, beliau menjadi. Jadi apa peranan you sebagai seorang ibu, menjadi tukang cuci, menjadi tukang nasihat pada anak-anak, menjadi tempat untuk meletakkan kandungan. Sebagai seorang pemimpin, apa peranan kamu? Kamu ambil apa yang you boleh ingat dengan mudah, menjadi mentor. Jadi bila orang tengok kamu, wah ikut dia, boleh nampak tak? Dia tu betul. Menjadi mentor senang ingat. Facilitator. Bila ada masalah kita cari dia, macam mana buat ni? Boleh nampak? Beliau menjadi sahabat. Sahabat ni ialah orang yang tak akan meninggalkan kita pada waktu kita susah. Dan orang yang turut gembira pada waktu kita gembira dan orang yang turut berduka cita apabila kita berasa sedih.
Boleh nampak tak? Itu ialah sahabat. Sahabat ialah kawan yang sangat baik. Mereka juga menjadi ketua. Mereka menjadi leader. Kalau ada apa-apa, saya ke depan. Boleh faham tak? Bukan macam sekarang. Kalau macam sekarang, leader dalam army duduk paling belakang. Boleh faham tak? Lalu apa berlaku? Yang prebet-prebet ni dah mati semua, boleh nampak? Mereka last sekali. Dulu-dulu bila sebut Panglima Angkatan Tentera, Panglima Perang, yang duduk dekat barisan depan tu ialah Panglima. Panglima dulu mati. Kerana apa? Panglima tu ialah ketua. Boleh faham? Last week cikgu pernah cerita pada kamu bagaimana seekor rusa, orang tu nak ambil gambar, kemudian dia dapat gambar, okey, dia dapat tangkap snap picture bagaimana 2 ekor harimau, okey, 1 ekor dah pegang dah pada leher rusa tu, dan rusa tu dengan tenang memerhatikan ke arah 3 ekor anak dia yang berlalu pergi. Jadi dia rela diri dia mati, okey, as long as anak dia tu tidak dimakan oleh harimau. Jadi gambar itu menang untuk anugerah apa benda, dia faham tak? Okey. Perbezaan antara pemimpin formal dengan pemimpin tidak formal. Pemimpin formal ni pemimpin yang dilantik. Pemimpin tidak formal ni, you ingat, dalam kalangan you semua guru di pusat tuition tu, boleh nampak ada seorang guru tu yang senior, yang baik, boleh nampak. Bila kita bermasalah, kita akan tanya dengan beliau. So itu ialah pemimpin tidak formal. Okey, seterusnya motivasi. Ini last week kita belajar. So this week kita ulang sedikit. Motivasi, ingat definisi macam mana? Motivasi, mari kita tengok. Yang ni bukan fakta khusus. Jadi bila dia bukan fakta, semua definisi bukan fakta khusus. Semua definisi. As long as boleh nampak dianya relevan, bersesuaian, diterima. Tapi kalau definisi kita tu macam lari dia jauh sangat, nanti kita susah nak ikut yang berapa ciri-ciri dekat bawah tu, kebaikan dia, peranan dia, boleh faham? Okey. Kepentingan motivasi. Motivasi ialah satu dorongan dalaman yang wujud dalam diri seseorang, usahawan dan pekerja. Kalau saya tak tulis ni, usahawan dan pekerja. Sebab tak semestinya motivasi ini duduk dalam diri seorang usahawan ataupun dalam diri seorang pekerja. Tapi motivasi ini dia boleh duduk dalam diri satu orang. Siapa orang tu? Ialah kamu. Ini kamu ni yang ada rambut satu. Sangat bermotivasi. Mana cikgu tahu saya sangat bermotivasi? Ya, pagi-pagi buta lagi dah bangun. Boleh faham tak? Belajar. Boleh faham? Orang tak pergi sekolah pun belajar juga kamu. Boleh faham? Cikgu cakap tak henti-henti, kau pun tak tidur, tunggu juga. Boleh faham? Okay. Jadi motivasi ialah satu dorongan dalaman yang wujud dalam diri seseorang. Okey, keyword 1. Ini keyword 1. Keyword 2. Ini ialah kata hubung dia. Okey, untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai matlamat organisasi. 2 markah. Apakah motivasi? Motivasi ialah satu dorongan dalaman yang wujud dalam diri seseorang untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai sesuatu matlamat. Kan? Boleh faham tak? Saya tak cakap matlamat organisasi? Bolehlah, sebab kamu ialah pelajar sekolah. Jadi matlamat kamu ialah 4 flat. Kalau dalam organisasi, iaitu apa dia nakkan 4 juta sebulan. Okey. Kepentingan motivasi bukan juga fakta khusus. Okey, bukan fakta khusus. Cikgu, dia bagi sini iaitu 6 markah. 6 markah bawa keluar 3 isi. Pertama, kepentingan motivasi dapat menyatukan ahli pada satu arah. Boleh faham? Yang kedua, kita dapat mengekalkan pekerja, terutama pekerja mahir, kerana mereka merupakan anything relevant nak gurat, mereka merupakan aset kepada organisasi. Pekerja yang tak bagus tu mereka ialah liability. Itu nak keluar tak pun. Kemudian yang ketiga, mengurangkan kadar lantik henti. Jadi orang ni dilantik, orang ni berhenti, orang ni lantik, orang ni berhenti. Okey, dah cukup dah 6 markah. Jadi kalau orang tu ada motivasi, dia akan terus bekerja. Dia kerja kat situ. Cikgu Mahani dah berapa tahun dah kerja dekat situ? 29 tahun dah. Ini tahun yang ke-29 contohnya. Boleh faham tak? Tuanya cikgu, ya biasa, boleh faham. Okey. Mengurangkan kadar lantik henti sebab mereka bermotivasi dekat situ. Okey, seterusnya meningkatkan usaha, prestasi, moral para pekerja. Orang yang bermotivasi ni boleh faham, mereka akan terus berusaha, mereka akan lebih berprestasi, mereka akan lebih bermoral, boleh faham tak? Okey, seterusnya macam kamu tengok, kamu usaha sungguh-sungguh, okey,
kita harap you akan dapat prestasi yang baik. Kemudian meningkatkan kerjasama dalam kalangan ahli-ahli organisasi. Orang yang bermotivasi ni, dia tak akan cari gaduh. Okay. Bagi hidup mereka iaitu semua orang pernah buat silap. Jadi maafkanlah orang tu. Okay. Orang yang buat silap tu sebab apa dia buat silap? Sebabnya satu je, mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak akan buat silap tu. Okay. Kalau mereka tak tahu, baru mereka akan buat silap tersebut. Seterusnya, kepentingan kita masuk faktor yang mempengaruhi motivasi. Okay. Kalau soalan tanya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi? Dia bagi sana, cikgu dia bagi 8 markah. Apa jawablah 4 isi macam mana? 4 isi. Ini pun bukan faktor khusus. 6 markah. 6 markah, you jawab sana 3 isi. 3 isi. Cikgu boleh ke dia bagi 8 markah? Boleh 10, 12 pun boleh dekat bahagian B sana. Okay, ini bahagian B. 6 markah, 3 isi. Apakah faktor yang mempengaruhi motivasi? Mengapa kamu menjadi seorang yang sangat bermotivasi? Sebab kamu mahukan pencapaian. Ini keyword dia. Cikgu, saya tak nak guna keyword ni. Boleh. Sebab mereka mempunyai cita-cita yang jelas. Boleh? Okey, jadi mereka letak satu benda yang sangat mencabar. Jangan kita dah dapat 3A 1B, boleh nampak kita letak lagi matlamat 3A 1B. Maka kita tidak akan bermotivasi untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Tapi kita letak berapa 4 flag, baru kita akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey? So kita letak matlamat yang lebih besar sedikit. Kemudian yang kedua, mereka mahukan penghargaan. Jadi mereka selalu dihargai, okay, mereka dapat menunjukkan kreativiti, usaha, idea, boleh nampak. So bila nanti kamu ada anak pun sama. Macam mana cara memotivasikan dia? Kita tanya dia, nanti dia jawab, boleh faham. Kalau anak nak bercakap, kamu sibuk dengan handphone, lama-lama dia tak akan bercakap lagi dah. Tak akan bagi apa-apa idea. Okay, sifat kerja. Kalau seandainya sifat kerja tu memang ada macam-macam gaya, so mereka berasa seronok, maka mereka akan lebih bermotivasi. Ini seronok. Tapi kalau mereka tak seronok, okay, memanglah happiness, boleh nampak, kegembiraan, kebahagiaan ni, you kena cari, boleh nampak, bahagia ni you kena cari. Boleh ikut tak? Kalau you tak cari, you tak akan dapat. Jadi apa berlaku ialah seharusnya you seronok dengan kerja you, baru you akan bermotivasi. Cikgu seronok dengan kerja cikgu, sangat seronok. Ya, bila keluar result, pelajar beritahu saya dapat 4 flat, saya dapat 4 flat. So, kita pun rasa sangat gembira. Okay? Kemudian bila kita tanya, pelajar boleh jawab, kita pun rasa sangat gembira sudah. Okay, tanggungjawab. Pekerja yang diberi authority, mereka akan lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sebab mereka ada kuasa dekat sana. Okay, so you ingat berapa isi? At least you ingat 4 isi lah. Okay. Iklim organisasi, suasana organisasi yang baik, komunikasi yang lancar, kita tak ada gaduh dengan siapa-siapa, maka itu sangat mempengaruhi kita punya motivasi. Itulah yang menyebabkan kita bermotivasi. Bangun pagi nak pergi sekolah lagi, bangun pagi nak pergi kerja lagi. Okey, teori motivasi. Okey, teori motivasi, you ingat ya, teori motivasi ini fakta khusus. Ini fakta khusus. Memang ada 4 je. 1, teori motivasi oleh Abraham Maslow. 2, teori motivasi oleh Herzberg. Okay, dan yang ketiga, teori motivasi oleh Douglas McGregor. Okay, McGregor. And the last one, teori motivasi oleh David McClelland. CLELLAND. Tolong ingat ni, ini ialah fakta khusus. Memang ini nama dia. Okay, kita tak boleh tukar. Teori motivasi Mahani, teori motivasi Ibrahim Maslow, tak boleh. Walaupun dalam bahasa Melayu, Abraham dalam bahasa Inggeris, Ibrahim dalam bahasa Melayu, you jangan nak Ibrahim dan dia. Dia memang salah. Boleh faham? Ini fakta khusus. Again, cikgu cakap. Okay. Teori motivasi ada 4. Teori motivasi oleh Abraham Maslow, Herzberg, Douglas McGregor, okay, dan juga David McClelland. Teori motivasi oleh Abraham Maslow. Siaran ulangan lagi, boleh nampak. Ada berapa peringkat? Ada 5 peringkat. Peringkat yang paling bawah ialah peringkat fisiologi. You jangan cakap, ini yang paling bawah. Ya, yang paling bawah ialah yang paling utama. Kalau tak ada akar, tak akan ada pokok. Kalau tak ada dasar, boleh nampak tak? Jadi pelajar-pelajar hendaklah diberi moral dan agama. Itu ialah asas, basic. Baru mereka boleh hidup dengan sempurna nanti. Kemudian lepas keperluan fisiologi. Okay. Jadi last week kita berhenti dekat kawasan ini.
Okay, keperluan fisiologi. Kemudian kita masuk kepada keperluan apa lagi? Keselamatan, keperluan sosial, keperluan penghargaan dan keperluan pencapaian hasrat diri. Okey, mari kita tengok. Hierarki keperluan Maslow, bila sebut hierarki, hierarki ialah tingkat. Bila sebut tingkat, okey, kepala dia kecil, boleh nampak? Tapak dia tu besar. Keperluan membawa maksud memang perlu. You need, boleh nampak? Bukan you want, boleh nampak? Oleh Abraham, A-B-R-A-H-M, Maslow. Oleh Abraham Maslow. Ada berapa peringkat? You buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh faham? Bawah sekali fisiologi. 2 iaitu keperluan keselamatan. Okey, kemudian keperluan, okey, apa lagi? Last sekali pencapaian hasrat diri. Pencapaian hasrat diri. Cikgu, saya tak tengok nota. Tengoklah nota ni, boleh faham? Okey. Cikgu, kalau saya guna perkataan yang tak sama. Keperluan sosial ni saya tulis sana keperluan luaran. Tak boleh. Dia memang nama dia ialah keperluan sosial. Okay. Kemudian yang tu keperluan apa lagi? Keperluan penghargaan. Okay. Keperluan penghargaan. Mana dulu? You buat sini. Keperluan sosial duduk sini. You buat sini. Keperluan penghargaan duduk sini. Habis ni. Habis dah. Kerana apa? Sebab you dah terbalik. Boleh faham? Apa yang terbalik? Boleh faham? Okay. Keperluan sosial duduk sini. Lepas tu baru penghargaan. Ingat cikgu cerita. Mula-mula kita bercinta dulu, I love you, you love me. Kemudian baru kita mahu dihargai sebagai seorang isteri. Kita tak mahu menjadi wanita simpanan atau lelaki simpanan. Tak mahu, boleh faham? So kita mahu dihargai, penghargaan. Okey, fisiologi. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Boleh nampak? Okey, keselamatan masa rehat. Boleh nampak? Okey, keperluan sosial. Okey, keperluan penghargaan, kemudian keperluan pencapaian diri. Penghargaan, contoh. Bila you nak elaborate, ni you elaborate. You mendapat pengiktirafan, you mendapat penghormatan, you mendapat kedudukan. Kedudukan you sebagai seorang CEO, kedudukan you sebagai seorang isteri, bukan sebagai perempuan simpanan. Boleh faham tak? You diiktiraf sebagai pekerja, boleh nampak? Pekerja yang terbaik di dalam organisasi. Ni pencapaian hasrat diri itu lagi tinggi. You dapat gelaran Tan Sri, you menjadi penyanyi, the best singer, boleh nampak, in this world, boleh nampak. Okay, seterusnya. Menurut keperluan penghargaan, pengurus perlu mewujudkan skim atau peluang kenaikan pangkat bagi menghargai sumbangan pekerja. Jadi kalau you dapat gelaran macam CEO, boleh nampak, you dapat the best workers in this world, the best workers in this week, in this world. Okay. Lalu you akan rasa lebih bersemangat. Menyediakan peluang mengikuti program peningkatan kemajuan. Okay, kita bantai you kursus-kursus. Kemudian kita bagi lagi ganjaran dalam bentuk bonus yang lebih besar, boleh faham, berbanding dengan orang lain, hantar you pergi bercuti bagi mencapai matlamat organisasi. Contohnya matlamat organisasi mahu untung RM 4 juta pada setiap bulan. Okey, last kali keperluan pencapaian hasrat diri. Okey, kita dah belajar pada minggu